Puan, itu dia. Kita bagi tepukan, tolong bagi tepukan untuk Dr. Ridwanti, tuan-tuan. Okey, akhirnya Dr. Mazhar, Datuk Dr. Mazhar, silakan. Terima kasih Musi. Saya rasa kita dah terkeluar daripada konteks kita perbahasan. Dan negara kita kebelakangan ni pun memang banyak perkara yang kita terkeluar daripada perbahasan. Saya sedikit Ustaz Fathul Bahari tentang masalah ada hadis-hadis Nabi yang kita mesti lihat di dalam konteksnya. Kalau kita baca antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata la tabda'u ahlul kitab bisalam wa idza laqitumuhum fi at-tariq fadduruhu ila adyaqihi. Jangan bagi salam kepada Yahudi dan Kristian, mula bagi salam. Bahkan kalau jumpa orang Yahudi dan Kristian, tolak mereka ke tempat yang sempit. Adakah kita pada hari ini kalau jumpa Yahudi dan Kristian, atau jumpa orang Kristian, tengah-tengah kita berjalan, kita tolak dia ke tempat yang sempit? Tak, kerana hadis itu konteksnya peperangan. Jadi kita juga kena lihat konteks hadis ini, supaya kita tak letakkan hadis luar daripada kerangkanya yang sebenar. Saya ini penting untuk kita faham. Balik kepada isu Saidina Osman sedikit, mungkin kerana saya berbeza, tapi tak apa tuan-tuan, dalam hal ni boleh berbeza, ini hak. Ini kan tuan-tuan meraihkan perbezaan pendapat. Saya melihat kerana Saidina Osman ketika mereka berkumpul di rumahnya membantah, dia tak membantah penghimpunan itu. Sahabat sendiri ada yang menggesa dia ambil tindakan kepada orang yang berkumpul. Osman tak bantah. Perhimpunan itu telah memberikan kesempatan kepada Saidina Osman untuk menjawab banyak tuduhan. Dalam sejarah perhimpunan yang mereka buat di depan Saidina Osman itu memberi kesempatan Osman menjawab. Saya rasa demonstrasi ialah sesuatu, saya bukanlah sampai macam Gandhi kata demonstration is blood of democracy. Tapi artinya demonstrasi ini selagi mana ia aman, dia tak bergaduh, dia masih hak rakyat. Sebab itu apabila program taat kepada ulul amri baru ni, saya tengok wakil daripada Mesir tu datang, dia pun cakap demonstrasi aman halal, boleh. Jadi itu yang saya maksud saya, kalau UMNO buat pun saya kata ya, PAS buat saya pun kata ya. Jadi saya bukan kata nanti jangan bila UMNO nak buat kita kata tak, kita buat kata boleh, taklah. Mesti tuan-tuan juga kena adil dalam hal ini. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya kata kita jangan keluar daripada konteks dalam banyak hal. Saya tengok satu contoh. Ini nasihat pada saya lah, pada para ulama. Saya ini tidak ulama lagi lah, tapi tuan-tuan yang golongan agama dan saya nasihatkan supaya kita adil kepada semua pihak. Saya tengok dalam isu fatwa yang akhir tentang pilihan hari raya musim haji, diberi tumbual kepada beberapa tokoh ilmuwan dalam TV dari luar negara. Dia kata tak boleh, siapa yang tak pergi haji kena pilihan raya, salah. Tanpa kita melihat pada aspek yang lain, apa hukum orang yang sengaja pergi buat pilihan raya musim haji umpamanya, supaya dilihat kepada kedua-dua. Sebab tu saya buat satu contoh dalam masalah ini, ialah contoh kias kepada masalah hukum sembahyang di tempat orang melintas. Kita tahu ada ruang sembahyang tempat lain, sengaja kita pergi sembahyang kat pintu tempat orang nak keluar, lalu orang lintas. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, sama nama dengan Ustaz Fathul Bari kita. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia menyatakan bahawasanya dosa balik kepada orang yang sengaja pergi sembahyang di tempat itu, bukan pada orang lintas. Saya bukan kata nak fatwa belah kerajaan ataupun tidak. Mana-mana kalau Pakatan Rakyat naik pun, saya insya-Allah tetap kekal kritis mengkritik apa yang saya tidak puas hati. Tapi saya meminta pada pergolongan agama yang bercakap agama supaya adil di dalam menghukum. Jangan hanya melihat dia nak hanya satu pihak saja kita nak hukum, yang lain kita lupakan. Jadi apabila kita bercakap tentang keadilan, adil untuk semua. Adil kepada orang Johor, adil juga kepada rakyat Kelantan. Jangan adil juga kepada, inilah dengan keadilanlah manusia dapat hidup. Tadi Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari quote banyak Ibn Taymiyah. Saya quote sekali lagi apa Ibn Taymiyah sebut.
Kata Ibn Taymiyah, diriwayatkan sesungguhnya seorang Muslim dapat hidup di bawah pemerintah kafir yang adil, tetapi tidak dapat hidup di bawah pemerintah Muslim yang zalim. Mudah-mudahan saya tidak kata kerajaan zalim atau pemerintah, ini prinsip umum. Pilihan raya datang, saudara pilih apa yang saudara rasa ia memberi manfaat untuk negara saudara, tetapi percayalah bahawasanya selagi mana kita memberikan ruang rakyat bersuara, freedom of speech, freedom of expression, kita percaya bahawasanya rakyat tetap akan dapat mengembalikan hak mereka. Tahniah kepada rakyat Mesir. Kita di sini mengucapkan tahniah kepada rakyat Mesir kerana telah menukar presiden mereka yang zalim dengan presiden yang lebih adil. Telah memilih pada zaman Hosni Mubarak. Hosni Mubarak 99.9 dia menang. Betapa tipunya pilihan raya Hosni Mubarak. Dalam keadaan dia zalim, hasil negeri Mesir yang kaya raya hilang hanya untuk keluarga Hosni Mubarak. Pada pilihan raya yang adil, walaupun rakyat keluar pada jalan begitu banyak, mereka mendapat undi yang munasabah. Maka dengan itu kita tahniah kepada rakyat Mesir, dan kita minta supaya negara-negara orang Islam berubah kepada keadaan yang lebih baik daripada apa yang mereka hadapi. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, bercakap tentang ikhwan muslimin di Malaysia.